Kembali lagi bersama saya Muhammad Imam Durain Dan nama saya Muhammad Elmi Muhammad Nizam. Hari ini kami ingin membuat beberapa orang individu terhadap tajuk kami iaitu Kesan perceraian terhadap falsafah kebahagiaan dari kacamata Islam di Malaysia dan impaknya terhadap hubungan sosial dalam kalangan masyarakat. Mari kita saksikan. Kita cari siapa ni? Mungkin kita perlu cari seseorang untuk interview. Mari kita cari. Mari. Mana orang? Tak ada orang pun. Tak ada orang. Nanti kita tunggu buat. Assalamualaikum Cik Adik. Waalaikumsalam. Nama Cik Adik siapa? Saya Datuk. Saya. Cik Adik berumur berapa? 21 tahun. Dan belajar di mana? Di ATM Shan. Okey. Adik free ke sekarang ni? Free? Untuk saya nak tanya soalan. Pada pendapat Cik Adik, apakah kesan perceraian terhadap individu? Kesan penceraian terhadap individu ni dia banyak aspek. Saya kupaskan dari aspek sosial lah. Kalau dari aspek sosial tu, masyarakat sekeliling atau rakan sekerja akan mula memandang serong kepada seseorang dan menyebabkan maruah individu tersebut tercela. Awak ada soalan lain Cik ni? Saya ada juga soalan untuk saya berikan kepada Cik Adik. Boleh saya tanya kesan perceraian terhadap keluarga? Apa yang akan berlaku pada keluarga setelah berlaku perceraian di dalam satu keluarga? Kalau kesan perceraian terhadap keluarga pula, hubungan ibu bapa dan anak-anak menjadi tidak seimbang. Ini kerana anak akan lebih rapat dengan salah seorang sahaja yang membuatkan hubungan kekeluargaan tu menjadi makin renggang dan tidak sejajar. Okey. Maksudnya adik fahamlah apa kesan yang ada dalam individu dan keluarga. Ya. Okey, kalau gitu saya minta maaf juri masa adik dan terima kasih. Terima kasih. Kas. Amy, kita dah dapat kesan. Ya, kita dapat kesan individu dengan kesan keluarga. Sekarang kita cari kesan untuk falsafah Islam pula. Let's go. Let's go. Ada lagi seorang. Ni kita tanya. Kita interview dia. Assalamualaikum Cik Adik. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu, boleh kami interview sedikit? Tak, boleh. Okey, siapa nama Cik Adik? Nama saya Nurul Fitri. Ya. Berasal dari mana tu? Saya berasal dari Sabah. Adakah Cik Adik sekarang tengah bekerja atau masih lagi belajar? Saya student. Oh, student. Okey, soalan saya, apakah kesan perceraian terhadap falsafah Islam? Nak bagi dari sudut pandang positif atau negatif dulu? Negatif dulu. Negatif Ya. Okay, bagi saya lah, kesan terhadap falsafah kebahagiaan dalam Islam ni, ia boleh menyebabkan mental seseorang terjejas. Contohnya macam menyebabkan gangguan emosi individu, seterusnya ia akan menjejaskan fokus dan individu tersebut tidak bersemangat dalam hidup mereka. Okey. Ia juga akan menyebabkan seseorang anak kehilangan kasih sayang kedua ibu bapa mereka. Itu pendapat saya lah dari sudut pandang Islam dari kesan negatif. Kesan negatif. Okey, kalau kesan positif pula? Untuk kesan positif pula, penceraian boleh menyelamatkan seseorang daripada kemudaratan seperti keluar dari hubungan toksik. Dan kedua, membuatkan kedua belah pihak dapat mencari semula jati diri dan tidak terlebih bergantung kepada pasangan mereka. Itu pendapat saya lah. Okey. Terima kasih Cik Adik. Sama. Okey, teruskan SAS. Kita dah ada kesan. Kita jadi langkah pula untuk mengatasi kes perceraian ni. Ya, saya setuju. Mungkin kita cari orang yang boleh terangkan sedikit tentang langkah-langkah mengatasi proses. Betul ya? Jom kita cari sama-sama. Yes, let's go. Ada orang? Kebetulan. Assalamualaikum Cik Adik. Waalaikumsalam. Nama Cik Adik siapa? Nama saya Nuri Syafiqah Adi. Adik berasal dari mana? Berasal dari Sabah. Okey, saya ada sedikit soalan nak tanya dekat adik. Apa yang adik faham tentang cara mengatasi kes perceraian terhadap Indonesia ni? Pada pendapat saya, cara mengatasi kes perceraian ni dia ada banyak. Tapi saya hanya uraikan dalam dua lah. Antaranya dari segi meningkatkan pendidikan rumah tangga, di mana pihak kerajaan diorang boleh mengadakan taklimah untuk ibu bapa yang ataupun pasangan yang baru saja mendirikan rumah tangga. Hal ini supaya mereka lebih terdedah tentang bagaimana cara untuk mendirikan rumah tangga, cara mengurus keuangan, perbelanjaan dan itu. Ada langkah lain?
Ada. Selain daripada Selain daripada itu, bagi saya kita juga boleh memperbanyak mengikuti aktiviti kaunseling perkahwinan sebelum berkahwin. Hal ini bagi supaya pasangan tersebut diorang akan lebih macam terdedah dengan dan lebih bersedia untuk mendirikan rumah tangga macam tu. Dan lagi. dari segi contoh tu macam aktiviti pengukuhan hubungan macam tu. Jadi adik betul-betul faham dengan kes perceraian berapa lima Malaysia ni. So adik tak kosong ni, tak kosong. Besok. So kita dah dapat langkah, kita dapat kesan, betul? Betul. Marilah kita tamatkan. Ya. Sas. Okey, kita dah dapat langkah, Kita dapat langkah, kesan. kesan. Jadi semua kita dah lengkap dah kan? Lepas tu kita dapat cara untuk mengatasi masalah perceraian ni. Betul. Tinggal satu-satu. Kesimpulan. Okey. Ya. Kalau kesimpulan apa kita nak cakap? Mungkin Aziz ada sesuatu untuk dicakap kan, diucapkan. Kalau pada pendapat saya, Ya. perceraian ni bukanlah satu perkara yang baik dalam Islam. Ya, saya setuju. Sebab dari mana datangnya baik jika kita bercerai? Sebab kita perkahwinan itu merupakan perkara yang wajib. Betul tak? Betul. Tak, apa pandangan awak pula? Pada pandangan saya lah kan, perceraian ni selagi kita boleh untuk mengelakkan benda tu berlaku, kita perlu elakkan. Selagi ada jalan penyelesaiannya, kita buat yang terbaik sebelum melakukan perceraian ni. So pada pandangan saya lah kan, perceraian ni kurang baik lah kepada pasangan-pasangan yang dah berkahwin, dah mengenal hati diri masing-masing. Teruskan mencuba untuk tidak melakukan perceraian itu. Betul. Selagi boleh berbaik, kita berbaiklah. Jangan Ya. bercerai. Okey, itu sahaja daripada kami. Assalamualaikum. I just had to let you know you're